Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, boleh hadirkan diri, Masya Allah, dengan iman dan ihtisab, yakin pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, boleh hadirkan diri, Masya Allah. Insya Allah malam ni kita first time kita malam ni berada di dalam YouTube. Malam ni nampak cantik sikit kan, Ustaz very handsome malam ni. Suara macam mana? Clear Suara clear malam ni. Masya Allah.
suara clear. Kita baru 10 orang saja baru hadir. Tolong beritahu pada kawan-kawan yang lain. Baru 8 orang watching ni. Beritahu kawan-kawan yang lain supaya boleh hadirkan di dalam majlis kita. Ustaz dah bagi tahu dah, masya-Allah. Ayub Mujio, masya-Allah. Ahmad Nubli, Jeff, masya-Allah. Sabah Maulana, masya-Allah. Alhamdulillah. Kita menunggu kawan-kawan semua muda ada, masya-Allah, muda ada malam ni. 2-3 malam buat percubaan. Jadi alhamdulillah semalam baru jumpa mana tempat. Kenapa tak boleh connecting tu? Sebab connecting tak sempat, tak dapat. Dah malam ni dah dapat connecting. Sebab dia kena connecting juga dan terpaksa pakai yang anak-anak punya PC lah. Dia laju sikit sebab dia punya PC game. Dia tak ada laju lah 16 gig apa tak tahulah. Masya Allah. Jadi kita boleh hadirkan diri, masya Allah. Hadirkan diri bersama untuk kita lihat, masya Allah. Malam ni kita belajar kepada Babus Sutrah. Kita baru 19 orang. Ustaz masih lagi menunggu kawan-kawan Jazz, Pak Harum, Nazaruddin Sahari, Abu Bay, masya Allah. Rosnah Loman, masalah Ustazah Rosnah dah datang, masya Allah. Pak Harun, Ahmad Nubli, masya Allah. Ramai lagi. Kita sedang menunggu kawan-kawan. Mungkin diorang Muhammad Al-Malik, Faisal, Yatim, Mustafa. Jadi boleh khabarkan di FB, masukkan pada FB, masya Allah. Kita malam ni baru 17 orang menonton, tak ramai kita. Ayub Mujio. Lepas ni jangan lupa Daurah kita masih lagi di FB. Cuma malam ni cuma orang tak tahu kali kot. Kawan-kawan masih tidak tahu lagi. Tak ramai lagi malam ni. Di FB dah masukkan, masya Allah. Kita baru 18 orang saja malam ni. InsyaAllah kita boleh mulakan perlahan-lahan. InsyaAllah kawan-kawan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi alhamdulillah malam ni kita berada di muka surat 458 dan pada hadis yang ke-774/3 dalam kitab Shalah berada di jilid kedua dan dalam kitab Midrajul Fawatih dalam bab sutrah, iaitu meletakkan penghadang ketika bersolat. Hadis yang ketiga. Kadang-kala Nabi menggunakan binatang atau pelananya sebagai sutrah, sebagai penghalang supaya Nabi nak sembahyang. Wa an-Nafi' rahmatullah alaih an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha, muttafaqun alaih. Wa zada al-Bukhari qultu afara'aita idza hammatir rikabu قال كان يأخذ الرحلة ويعدله فيصلي إلى آخرته.
Sayyidina Nafi' rahmatullah alaih, Sayyidina Nafi' rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan tunggangannya dan bersolat ke arah tunggangan tersebut. Hadis riwayat muttafaq alaih. Imam Bukhari telah menambah dalam riwayat beliau, aku bertanya, apakah pandangan kamu jika tunggangan itu berlalu daripada tempatnya? Dia berkata, adalah Nabi SAW mengambil pelana dan meletakkannya. Kemudian Nabi bersolat ke arah hujungnya. Penerangan ini menunjukkan ihtimam. Ihtimam ni dalam bahasa Arab, saya gunakan ihtimam, ialah sebagai satu penekanan. Ini daripada pihak Nabi. Nabi memberi penekanan bagi sutrah ni sebab ramai tak yang tak memberi penekanannya. Nabi memberi penekanan terhadap sutrah. Cuma berlakunya perselisihan pendapat di kalangan imam-imam a'immah. Imam a'immah tu ialah plural pada perkataan imam. Adakah binatang boleh dijadikan sutrah atau wanita boleh tak kita jadikan sutrah? Maknanya kita letakkan dia sebagai sutrah. Tadi biasanya kita letak kayu yang semalam kita dah beritahu syarat dia tu satu hasta. Kayu tadi ialah satu hasta, 2/3 hasta. Kayu tersebut adalah 2/3 hasta. Jadi boleh ke tak? Mengikut pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Ahmad iaitu mazhab Hanbali berpendapat boleh. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat boleh jika tiada pilihan lain. Dah tak ada lain, tapi dia kata boleh ni secara umum. Maksudnya boleh lah belaka. Tapi kalau ada yang lain, itu yang terbaik lah. Kita tak nak jadikan siapa tu? Siapa? Iaitu wanita atau binatang tadi. Hadis ke seterusnya 775 kurungan 775 kurungan 4. Apabila diletakkan sutrah, maka tidak perlu lagi menghiraukan orang yang lalu lalang di hadapan. Wa an Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla mukhiratir rihli fayusalli wa la yubali man marra wara'a zalika, rawahu Muslim. Sayyidina Talhah bin Ubaidullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu meletakkan di hadapannya seumpama pelana dan dia bersolat, maka dia tidak perlu menghiraukan sesiapa sahaja yang lalu di sebalik pelana itu. Yakni apabila meletakkan sutrah, bila kita dah jadikan sutrah tu sebagai satu halangan, maka kita tak kisah lagi lah. Jadi kan hati kita bila kita sembahyang kan, orang lalu tak sedap, kita sembahyang, tangan kita angkat dia tu, tangan kita angkat macam tu. Jadi kita kena tahan dia. Jadi kita sembahyang kita tak khusyuk. Sembahyang kita tak khusyuk, nak tunggu orang lalu depan tadi. Maka kita tak kisah lagi dah apa orang lalu di hadapan ketika solat. Dia sendiri tidak berdosa, begitu juga orang lain di hadapannya. Sebab kan dalam satu riwayat mengatakan apabila satu orang tu dia lalu depan sembahyang, Nabi kata kalau ada orang duduk sembahyang depan tu, kalau dia boleh tunggu 40 tahun ni, kena tunggu 40 tahun. Maksudnya jangan dia melintas. Jangan dia melintas di depan orang sembahyang, kerana itu adalah perkara dosa. Maka lebih baik di sini ialah apabila hadis yang seterusnya 776 kurungan 5, lebih baik lama berdiri daripada melintasi orang yang sedang bersolat. Nabi perintahkan supaya kita lama berdiri. Lepas tu jangan lalu, nak ke mana ya? Sebab begitu. Wa ana Abi Juhaimim radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu marru baina yadayil musalli mada alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Wa qala Abu Nasir
la adri qala 40 yawman aw shahran aw sanatan, muttafaq alaih. Sayyidina Abu Juhaim radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada orang yang melintasi di hadapan orang yang bersolat, mengetahui apakah dosa yang akan ditanggungnya, maka pasti dia akan berdiri pada tempoh 40. Itu lebih baik baginya daripada melintasi orang yang sembahyang tadi. Hadrat Abu Nasr rahmatullah alaih telah berkata, aku tidak mengetahui Sayyidina Abu Juhaim tadi berkata 40 tu 40 apa? 40 hari ke? 40 bulan ke? 40 tahun ke? Hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan, tidak diberitahu sama ada 40 tahun, 40 bulan atau 40 hari. Tujuan hadis ini adalah untuk memberitahu betapa lamanya tempoh itu. Kalau 40 hari pun dah rasa lama dah, nak dibandingkan dengan 4 minit tadi. Takkan tak boleh tunggu 5 minit. Kalau dah kita dah sembahyang tu, kita rasa kita nak cepat, janganlah sembahyang depan, sembahyang belakang sikit. Jadi kita biasanya kita nak duduk saf pertama, kita pergi duduk saf pertama. So sembahyang ni sebenarnya kita kena tenang. Kita kena tenang dalam sembahyang. Jadi kita take time, ambil masa. Kita kan ada 24 jam. So jangan kita terpokok rapah dalam sembahyang. Tenangkan diri. Dan semua amalan, jadi biasanya kita cepat. Kita nak melakukan satu amalan ni, khususnya amalan dakwah ke, nak dengar ceramah ke, cepat. Lepas sembahyang tu Assalamualaikum, terus duduk depan ambil tempat. Tenang. Maksud kita mengajak kepada kebaikan, maksud kita berdakwah dan sebagainya, sebenarnya ialah untuk kita memberi perhatian kepada sembahyang tadi, kekuatan kita pada sembahyang tadi, kekuatan kita pada amal tadi, untuk kita zahirkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Jadi dalam hadis ini, dalam hadis yang lain diberitahu lebih kurang menunggu selama 100 tahun. Ini sebagai petunjuk bahawa hadis ini juga bermaksud 40 tahun. Dalam riwayat yang lain ada dinyatakan jika melintas orang yang sedang solat, maka lebih baik bumi mentenggelamkannya. Maksudnya besar. Jadi tapi kita kena tengok keadaan dua-dua sekali lah. Kena ada dua-dua keadaan yang perlu kita lihat. Perkara yang kita perlu lihat. Jadi tunggulah sekejap, apa salahnya. Begitu. Kalau kita nak cepat-cepat, kita terus keluar kat luar. Kita keluar kat luar dan kita tunggulah. Cepat sikit. Menahan orang yang lalu di hadapan orang yang bersolat. Macam mana kalau kita orang tu duduk lalu, kita tahan dia macam mana? Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas fa arada ahadum an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa asy-syaitanu. Hadha al-lafdhu lil-Bukhari wa lil-Muslim ma'nahu. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu solat ke arah sesuatu yang menghalangnya daripada orang ramai, dia dah solat dah ke arah sesuatu yang mana macam sutera kat dinding ke, begitu sebagainya, lalu seorang itu ingin lalu di hadapannya, kadang-kadang tak perasan kan, dia letak sutera juga tapi nak lalu juga, maka hendaklah dia menghalangnya. Jika dia enggan, hendaklah orang yang bersolat itu berkeras menghalangnya. Sesungguhnya yang lalu itu ialah syaitan. Lafaz ini lafaz Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan riwayat yang semakna dengannya. Apa itu penerangan? Jika diletakkan sutrah, masa kita letak juga sutrah di situ, tapi mungkin ada orang yang melintasi itu tidak perasan atau sebagainya, maka hendaklah dia menghalangkannya. Orang yang melintas orang yang sedang solat adalah beberapa keadaan. Pertama, kenapa dia lintas sembahyang? Telah diletakkan sutrah tapi dia melintasinya juga kerana terpaksa. Misalnya untuk menyelamatkan orang buta daripada jatuh ke dalam perigi, maka orang yang bersolat dan orang yang melintasi kedua-duanya tidak berdosa. Kedua, jika tidak diletakkan sutrah, maka orang yang bersolat itu berdosa. Orang yang melintasinya
dengan terpaksa tidak berdosa. Apa maksud kerana tidak terpaksa? Dalam mazhab Imam Syafi'i berpendapat haram lalu di hadapannya. Imam Ghazali mengatakan makruh. Dalam Takhrirus Sadidah, Takhrirus Sadidah dan hasyiahnya, ini menceritakan bagaimana keadaan situasi tadi. Kerana terpaksa dia tak berdosa. Jika diletakkan sutrah tapi orang yang melintasinya itu tidak dalam keadaan terpaksa, maka orang yang melintasi itu sahaja berdosa. Keempat, orang yang bersolat tidak meletakkan sutrah dan orang yang melintasinya pun tidak dalam keadaan terpaksa, maka kedua-duanya berdosa. Dan penerangannya diberitahu dalam keadaan kedua dan keadaan keempat adalah mengikut mazhab Hanafi dan Maliki. Manakala mazhab Syafi'i berpendapat khilaf aula. Khilaf aula, yakni bersalahan daripada perkara yang lebih utama, lalu di hadapannya khilaf aula. Kedua, maksudnya tak berdosa lah, tapi khilaf aula dan kedua-duanya berdosa. Jika dalam keadaan darurah, tapi jika melintas di hadapan orang yang bersolat di tempat laluan dan tidak meletakkan sutrah, maka kedua-dua mereka tidak berdosa. Cuma makruh solat di laluan orang yang sama, ada orang yang melaluinya atau tidak. Hukum meletakkan sutrah adalah mandub bil ittifaq. Mandub ni maksudnya sunat lah. Mazhab Hambali berpendapat jika solat di tempat laluan dan ada orang yang melintas, maka makruh bagi musalli sahaja dan orang yang lalu itu berdosa jika boleh lalu pada jalan yang lain. Kesimpulannya daripada kitab Mazahibul Arba'ah. Ini dia beritahu tentang pendapat-pendapat lah. Berapa jarak dikira sebagai tidak melintasi orang yang bersolat? Artinya jika tak ada sutrah. Bila tak ada sutrah, berapa jarak yang dikira kalau kita lalu kat depan dia, kita tak dikira tak melintasi orang bersolat. Mengikut pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan selepas hak tempat sujud musalli. Maksudnya terlepas hak sujud musalli, kalau kita lalu depan dia, kita dah dikira tidak melintasi orang yang bersolat. Atau 3 hasta daripada musalli. Samalah 3 hasta tu lebih kurang tempat sujud lah. Tetapi jika masjid kecil, maka tunggu musalli habis solat. Tempat kecil kita kena tunggu, jangan lintas. Jika masjid besar, maka bolehlah lalu pada jarak yang agak jauh. Qaul yang rajih, yakni qaul yang mu'tamad, yang sepakat, ialah selepas 3 saf sudah diboleh untuk melintasi di hadapan orang yang bersolat di tempat solat, supaya orang yang bersolat dapat menumpukan perhatian, yakni dapat khusyuk di dalam solat dengan menghadkan pandangan. Cuma kita letak tu ialah untuk kita letak supaya musalli tadi menghadkan pandangan. Kalau kita tak letak, kita pergi sana ke sini, tengok ke sana, ke depan, ke mari dan sebagainya. Jadi macam tu. Jadi macam mana orang yang kata tentang sejadah semalam lah. Jadi sejadah tu maksudnya dia dah dikira sutrah, dia dah dikira tidak melintasi dia lah. Walaupun tak letak apa pun tak kira. Adakah batal solat jika wanita kaldai anjing yang melalui di hadapan orang yang bersolat? Sebab hadis dia ada. Apa pendapat a'imah, apa pendapat ulama tentang perkara ini? Sebab hadis ni ada. Begitu. Adakah hadis ni? Hadis pula hadis riwayat Imam Muslim. Begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqta'u as-salata wa imra'atu taqta'u as-salata wa imra'atu wal himar wal kilabu yaqi zalika mislu muqiratir rih. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita kaldai dan anjing
menyebab terputusnya kekhusyukan solat kita. Dan demikian itu akan terpelihara dengan meletakkan sutrah seumpama pelana. Meletakkan sutrah seumpama pelana. Okey. Penerangan. Imam Abu Daud Zahiri sentiasa melihat. Jadi sebab itu kita tengok hadis ni. Jadi sebab itu kita bermazhab fuqaha. Kita tidak bermazhab muhaddisin. Dan kita tidak bermazhab Bukhari dan Muslim. Semua kadang-kadang ini hadis Bukhari Muslim tu hadis sahih. Dan a'imah yang empat ni, imam yang empat ni, mereka datang sebelum datangnya Bukhari dan Muslim. Cuma Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dia sezaman dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sebab itu, jadi imam dia tidak menjadikan dalil lah hadis Bukhari dan Muslim itu di dalam fiqh mereka mensabitkan hukum. Sebab mereka ni datang sebelumnya ada Bukhari. Jadi sebab itu kita tidak bermazhab Bukhari dan kita tidak bermazhab Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dan hadis ni zahirnya nampak tu macam batal lah. Jadi sebab itu kita terjemah tadi tuqta'us salata. Jadi tuqta'us salah tadi. Jadi tuqta'us salata tadi kita kata terputus kekhusyukan. Bukan terbatas sembahyang, tak. Salah satu pendapat Imam Ahmad mengatakan tidak batal. Menyatakan tidak batal jika kaldai wanita yang melintasi. Jika anjing maka batal. Itu pun hanya anjing hitam sahaja. Nabi bersabda, ini mazhab Imam Ahmad lah, la yaqta'u salata syai'un illa al-kalbu al-aswadu. Pada peringkat awal Islam, Nabi memerintahkan supaya dibunuh semua anjing. Baginda bersabda, uqtulul kilab, bunuhlah semua anjing. Musnad Bazar. Kemudian Nabi menyatakan tidak boleh membunuh anjing melainkan anjing hitam sahaja. Baginda bersabda, laula annal kilaba ummatun minal umami la amartu biqatliha walakin iqtulul kalbu al-aswad al-bahima fa innahu syaitanu. Ibnu Hibban. Kalaulah anjing-anjing bukan sebahagian daripada umat, pasti aku akan memerintahkan supaya dibunuh. Tetapi bunuh anjing yang berwarna hitam lagi liar, kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Kemudian Nabi bersabda, mali wal kilab, apa hubunganku dengan anjing? Mungkin dahulu Ustaz telah terangkan sedikit makna. Kadang-kadang orang-orang Arab ni, dia telah menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan mereka. Jadi anjing, misalnya wa'ayazubillah, arak. So zaman-zaman dahulu mereka adalah sebahagian daripada kehidupan mereka. Jadi untuk menjauhkan diri atau untuk membencikan mereka kepada perkara yang disukai tadi, maka Nabi mengeluarkan satu hadis yang agak berat. Nabi kata bunuh semua anjing-anjing. Jadi supaya apa? Timbul dalam hati sahabat benci, dah tak nak dah pelihara anjing ni. Begitu. Yang tak bermanfaat lah, pelihara sebagai pet lah, binatang pemeliharaan. Ada orang pelihara sebagai pet, binatang pemeliharaan. Ada juga orang-orang Melayu. Lepas tu dia kata dia beli sabun taharah lah untuk cuci kan. Dia buat pelihara binatang kat rumah dia, anjing. Jadi orang Melayu, jadi dia kata anjing tu tak najis. Sebab itu dalam mazhab Maliki. Jadi dia pakai, ada di Malaysia ni, Masya Allah, ada persatuan memelihara anjing pula, dan menjadikan anjing itu sebagai pet, binatang pemeliharaan. Dan dia mencari keuntungan lah, dijual dan sebagainya lah. Dan orang Melayu ni pun juga pernah keluar dalam tahun 2000 berapa sekali, keluar di internet seorang wanita berpurdah dan telah memeluk anjing. Jadi mana jadi timbul fitnah. Itu dalam mazhab Malik, dan timbul fitnah lah. Jadi untuk menimbulkan kebencian, peringkat pertama untuk kita timbulkan kebencian dalam
Nabi SAW. Jadi bila dah agak benci, Nabi kata bunuhlah hak hitam saja. Last kali mali wal kilab. Apa hubungan aku pula dengan anjing? Sebab apa? Nak menghilangkan rasa kebencian tadi kepada sesuatu perkara. Maka dimubalaghahkan. Mubalaghah ni maksudnya diberatkan pada mula, lepas tu diringankan. Itu sedikit sebanyak dalam bab tadilah. Kenapa begitu? Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat bahawa tidak batal solat jika ketiga-tiga ini melintas di hadapan orang yang bersolat. Ni Imam Khatib Syirbini juga menyatakan perkara yang sama dalam kitab beliau Mughnil Muhtaj. Okey. Dalil jamhur ialah hadis yang akan datang. Dalil mazhur ni hadis yang bawah ni. Maksud hadis ini ialah pahala solat akan berkurangan kerana tidak khusyuk. Nanti anjing lalu kat depan kan, terkejut kita pula tak khusyuk lah. Untuk memelihara daripada keadaan ini, maka hendaklah meletakkan sutra supaya setinggi, walaupun setinggi pelana yang ditegakkan, supaya khusyuk kita tadi tidak tertumpu kepada benda di hadapan. Tidak batal apabila wanita merintangi di hadapan orang yang bersolat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah ka'i'tiradil janazah, muttafaq alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi pernah bersolat sedangkan aku berbaring di antara baginda dan kiblat, seperti diletakkan jenazah ketika ingin disolatkan. Macam mana Nabi menghadap kiblat begitu. Nabi menghadap kiblat itu, dia tidur macam jenazah gitu. Waktu ini Nabi sedang solat tahajud lah. Nanti Nabi sedang solat tahajud. Nabi sedang solat tahajud. Jadi kan kita dah kata di Masjidil Haram tadi, kan kita dah kata dalam keadaan tu tak apa. Jadi kalau orang Arab tu dia melangkah, cuma jangan melangkah-langkah lah. Jangan melangkah-langkah, tapi sebaik-baiknya kita kena jagalah keadaan ini. Jangan kita dah jaga. Dan kita kan pergi kan umrah, pergi haji, tak ada ke mana kita nak pergi. So kenapa kita perlu tergegas-gegas? Kenapa kita perlu tergegas-gegas? Jadi kita, kebiasaan kita lah kan. Bila kebiasaan kita selalu tergesa-gesa, jadi kita pergi tempat ibadat pun kita jadi tergesa-gesa. Rugilah kita. Rugilah kita. Sebab kalau kita pergi umrah, memang dah kita dah free kan 2 minggu. So kita dah farik dah, kita dah free dah. Tak ada dah nak bekerja ke, nak apa ke, kita pergi khusus ibadat. Jadi kita pergi tu, kita buatlah dengan ibadat yang terbaik. Kalau boleh sembahyang di hadapan dan sebagainya. Kalau keuzuran sebab nak ke tandas sebagai itu, dia dah jadi satu uzur. Tapi oleh kerana kebiasaan kita kan, kita selalu tergesa-gesa. Jadi tempat yang kita pergi, tempat besar pun kita tergesa-gesa lagi. Sedangkan kita dah cuti dah. Kalau umrah kita dah cuti 2 minggu dah. Kalau haji kita dah cuti 40 hari dah. Tak ada apa dah. Kita pergi tu dengan tenang dah. Sebab kita dah planning dah, kita nak pergi tu. Keluarga kita tinggal dia macam mana kat rumah. Kita nak pergi tu dengan tenang dah. Kita nak buat ibadat, satu ibadat yang tenang. Oleh kerana tu kita selalu tergesa-gesa. Jadi sebab tu benda ni, bila tempat yang sepatutnya kita tak tergesa, kita jadi tergesa-gesa. Jadi saya pesan ni bukan untuk tuan-tuan semua lah. Ini pesanan tu untuk saya. Kadang-kadang kita tergesa-gesa sangat. Kita nak cepat, ke mana nak perginya? Sebab khususnya di Mekah Madinah tu kan. Di Mekah Madinah tu memang dah kita pergi tu, kita dah bagi masa dah. So kita planning lah. Kita duduk, kita tenang, kita nak pergi mana, kita nak semayang kat mana. Alah, lewat sikit pun tak apa. Kita tak bekerja dah ke mana. Dan orang tu bukan lama pun semayang, tak bekerja pun kita. Begitu. Jadi itulah. Sebab tu dalam ibadat ni kita nak tenang. Kita nak lakukan dengan cara tenang. So tenang ni dia bukan boleh dibuat-buat, kecuali kita tamrin dia kata. Maksud tamrin ni
Maksudnya kita dah praktikkan dah. Kita dah praktikkan. Kita dah praktikkan benda ni. Kita dah tamrin dan kita dah praktikkan perkara-perkara ini. Begitu. Kita bila praktik, kita praktikkan perkara-perkara tersebut. Begitu. Sebab itulah kita nak tengok tadi. Jadi insya-Allah. Allahu Akbar. Waktu itu Nabi sedang solat tahajud. Hadis ini bermakna Sayyidatuna Aisyah berbaring di hadapan Nabi. Hadis ini juga dalil mazhab jumhur apabila wanita melintangi di hadapan orang bersolat, maka tidak batal solatnya. Hadis yang seterusnya 708-780-9. Sutrah imam merupakan sutrah para makmum. Telah kita beritahu daripada awal dahulu. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu raqiban ala athanin wa ana yawma idzin qad nazahtu al-ihtilam wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bil mina ila ghairi jidar wa marartu baina yaday ba'di saffi fanazaltu fa arsaltu atana tarta'a wa dakhaltu fi saffi wa lam yunkir zalika ahadun, muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku telah datang dengan menunggang keldai betina. Aku dah datang menunggang keldai betina. Ketika itu aku hampir usia balik. Masa tu aku dah hampir balik. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para jemaah di Mina tanpa menghadap ke dinding. Lalu aku tanpa menghadap ke arah dinding. Lalu aku tidak melalui di hadapan kadar beberapa saf. Lalu aku turun dan aku terpaksa aku lepaskan unta tersebut. Lalu aku masuk ke dalam saf. Tiada siapa pun yang mengingkari perbuatanku. Hadis ini adalah dalil mazhab Imam Syafi'i. Apabila kaldai melalui di hadapan orang yang bersolat, maka tidak batal solat. Tiada seorang pun sahabat yang mengingkari perbuatanku. Maklumlah bahawa sutrah imam ialah sutrah makmum. Dan kaldai yang dilalu di hadapan itu tidak membatalkan solat. Tanpa menghadap ke arah dinding tidak bermakna Nabi tidak meletakkan sutrah. Kerana bahawa diberitahu jika Nabi bersolat di luar, maka baginda akan memacak tombak yang kecil. Jadi tidak menghadap ke dinding. Macam mana Nubli tu, dia hadap ke dinding, yang mana dinding tu apa? Adanya apa ni? Dinding tu ada, Allahu Akbar orang panggil, dinding tu ada tabung masjid dan diikat dengan rantai lagi. Ini bagus sutra, bagus juga. Maksudnya alhamdulillah ada perbicaraan dah dalam tu, dalam bab-bab yang mana kita pelajari. Tuan-tuan dah ada mempelajari dan berbincang sebelum ini. Masya Allah, ini waktu mega, ada waktu sembahyang maghrib yang paling utama. Masya Allah, perbualan ini ya sudah ada. Masya Allah, syukurlah, seronoklah kawan-kawan semua. Masya Allah yang hadir di sini dah ada perbahasan ilmiah dan pengetahuan ilmiah lah. Masya Allah, begitu. Okey. Jadi jadi di sini kata Nabi tak menghadap milik. Tak semestinya Nabi tak menghadap milik. Jadi kadang-kadang satu-satu hadis tu dia tak cerita umum. Jadi dah menjadi kebiasaan dah Nabi. Nabi kan sebelum ni hadis yang kita dah bawa tu, jadi Nabi ada tombak kecil. Nabi akan letak tombak kecil tadi sebagai sutrah. Begitu. Khair. Fasal kedua, meletakkan sesuatu yang tinggi jika tiada sutrah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a, fa in lam yajid falyansif 'asahu, fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyakhtut khuttan summa yadurruhu ma marra amamahu."
Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Ni semalam orang tanya, boleh letak ke sejadah? Sejadah tu boleh tak kira sebagai sutera? Ini jawapan dia mari dalam fasal kedua. So kita belajar satu-satu insya-Allah. Jadi kita kan bukan belajar fiqh, bukan belajar belajar hadis, tapi tertib fiqh. Fiqh tu dia dah susun dah satu-satu masalah, satu-satu dia dah bentuk susunan. Jadi kita ni susun juga tapi dalam bentuk hadis-hadis. Dalam bentuk hadis-hadis. Jadi kita akan datang satu bab, satu hadis. So kita berbahaslah dalam perkara tadi. Masya-Allah. Okey. Sayyidina, di sini panjang lagi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu solat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya. Jika dia tidak mendapati sesuatu, maka hendaklah dia menegakkan tongkatnya. Jika dia tidak mendapati tongkat, hendaklah dia membuat garisan. Oleh itu, apa-apa yang lalu di hadapannya tidak akan memudaratkannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Tiang. Okey. Timbunan pasir atau batu boleh juga dijadikan sutra. Penerangan timbunan pasir, kita buat timbunan pasir, kita boleh jadi sutra juga. Menjadikan garisan sebagai sutra. Boleh tak kita jadikan garisan sebagai sutra? Sebab hadis tadi kan, A'imma ihtilaf pula dia dulu dia jadi K jadi N. Imam berikhtilaf mengenai menjadi garisan sebagai sutra. Ada pendapat, persisihan pendapat di sini, adakah sutra garisan yang kita nak garis di hadapan sembahyang tu boleh jadikan sutra atau tidak? Begitu. Imam Ahmad dan qaul qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada dua qaul, satu qaul qadim, satu qaul jadid. Masa qaul qadim iaitu di Masjidil Haram bagaimana? Kan saya dah katakan, dia termasuk lewat sekali kot. Di Masjidil Haram ni, sebab kita kan pergi umrah. Kita pergi umrah tu, kita dah free, dah tunggu je lah. Kenapa kita nak minta orang sembahyangnya? Kita pergi umrah, kita pergi haji. Masa tu kita dah free dah. Jadi kita kenapa? Tadi saya dah cerita panjang lebar. Jadi yang baru masuk dalam pengajian kita, dia boleh tengok flashback balik lah. Saya tak nak cerita 2-3 kali, minta maaf. Jadi maksudnya kita dah free kan masa kita dah. Jadi kita tak payahlah kita tunggu lah. Bukan lama pun Nabi suruh tunggu 40 tahun. Bukan lama pun, bukan 40 jam pun, bukan 40 minit pun. Habis-habis lama pun 5-6 minit, 10 minit je. Sambil 5 minit, 10 minit pada kita duduk tunggu tu, kita duduk depan Kaabah, tengok Kaabah lagi, pahala besar je. Berzikir depan Kaabah, doa pula depan Kaabah, lagi diterima doanya. Jadi sebab kita saya minta maaf kan, satu ketika masa tengah tawaf, ini terjadi betul-betul. Masa tengah tawaf ada orang sembahyang. Dia sembahyang Allahu Akbar, patut handset bunyi. Handset bunyi. Lepas tu dia pun tutup. Dia seluk saku dia pun tutup. Pak. Lepas tu dia sembahyang lagi. Lepas tu handset bunyi. Ni saya tengok sendiri. Bunyi lagi. Dia pun tutup sekali lagi. Tak. Lepas tu duduk sekejap lagi, bunyi lagi. Dia pun ambil handset, keluarkan. Salah. Dia tahu hati. Dia letak balik. Dia solat dia kata. Jadi dalam sembahyang kan, ini yang kita nak belajar ni. Bukan setakat belajar. Kalau darurah tu kan lain. Bak darurah nak tak kencing apa semua tu lain. Kita kan bukan sampai darurah pun. Darurah tu
nak terkencing. Itu bab lain dah, takut terkencing kat Masjidil Haram. Payah juga. Tak apalah, itu darurat tu bab lain dah. Keadaan lain dah, bab darurat tu. Jadi kita kan di Masjidil Haram. Jadi kita pergi tu dengan waktu tenang dah. Kita pergi tu tenang dah. Sebab tu kita kena doa, ya Allah, aku ni dah bagi masa dah ni. Engkau dah pilih aku ni untuk datang ke rumahmu, ya Allah. Maka ya Allah, gunakanlah sebaik-baiknya masa aku di rumahmu ini. Sebaik-baiknya masa 2 minggu ni aku duduk rumah tu. Dah cuti dah kan. Jadi kalau kita masih bertanya, tak apa kita bertanya tu masalah tu, tapi benda tu kan dah cuti dah. Benda dah cuti dah. Jadi tak apalah kita tunggu lama sikit pun. Apa susahnya lamanya kita duduk depan Kaabah. Kita tengok Kaabah tu pun dah pahala besar dah. Imam Abu Hanifah kata, first time kita tengok Kaabah, apa doa kita di depan Kaabah? Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang mustajabud da'wat. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang mana setiap kali berdoa, doanya diterima. Apa lamanya kita duduk di Masjidil Haram nak tunggu orang semayang? Bukan lama pun. Itulah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita dalam mengerjakan ibadat ni dengan tenang. Jangan keluh kesah. Tenang. Jangan terlampau lambat. Tapi maksudnya kita dengan tenang kita buat ibadat ni dengan tenang. Okey. Hai, kita pergi lagi. Okey. Jadi mengikut qaul qadim Imam Syafi'i. Qaul Imam Syafi'i ni kan dia ada qaul qadim. Imam Syafi'i ni mula-mula dia menetap di Iraq. Semasa di Iraq, beliau telah mengeluarkan banyak fatwa lah di dalam mazhab. Itu qaul qadim. Dan akhir sekali Imam Syafi'i hayatnya di Mesir. Maka dia telah keluarkan pendapat dia, fatwa dia di dalam pendapatnya semasa beliau berada di Mesir. Itu kita panggil dia qaul jadid. Imam Ahmad dan qaul qadim Imam Syafi'i berpendapat bahawa jika tiada sesuatu untuk dijadikan sutrah, maka boleh melakarkan satu garisan untuk dijadikan sutrah. Terdapat 3 cara untuk melakar garisan. Sebab kita berpandukan hadis tadi. Melakar garisan. Maknanya boleh melakar satu garisan. Jadi terdapat 3 cara dijadikan sutrah. Membentuk mihrab kita buat. Macam mihrab kita. Atau garisan lurus di hadapan. Atau di sebelah kanan atau kiri. Mana kita buat pak 3 segi tu macam mihrab tadi. Begitu. Boleh. Bila tak ada apa. Dulu kan orang sembahyang atas tanah, dia tarik atas tu je. Sekarang kita buat isyarat je lah. Isyarat begitu. Buat garisan. Imam Salas, iaitu selain daripada Imam Ahmad lah, Imam Syafi'i sekali lah di sini dalam qaul qadimnya, iaitu tiada faedah membuat garisan kerana tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi mereka berpendapat bahawa hadis ini ialah hadis gharib, maka tidak boleh dijadikan dalil. So kita buat garisan pun kita tak buat garisan sebab tak faedah, orang tak nampak juga. Begitu. Dinukilkan dalam kitab fiqh mazhabi arba'ah bahawa tidak ada beza. Boleh sahaja sutrah dijadikan daripada apa sahaja benda yang sabit, seperti dinding atau tidak sabit. Ini khilaf dengan mazhab Syafi'i. Jadi dulu kan mula-mula ustaz-ustaz balik tu. Ustaz balik, masya-Allah, dia baca mazhabi arba'ah lah. Hampir bayang cerita tentang mazhabi arba'ah. Sekarang mazhabi arba'ah pun tak laku dah. Ustaz Salafi pun tak laku dah. Orang tak nak dengar dah mazhabi arba'ah. Sebab saya bandingkan, saya bawa mazhabi arba'ah tu, kitab mazhabi arba'ah tu saya bandingkan. Sebab apa? Ini adalah khilaf dengan mazhab Syafi'i kerana meletakkan tertib pada benda yang ingin dijadikan sutrah. Kita kena ada satu benda lah untuk dijadikan sutrah. Dinding atau tiang yang tinggi. Tak adalah dinding. Tiang tu diikatnya rantai tadi. Dinding boleh. Dinding tidak kurang daripada 2/3 hasta dan jaraknya dengan musalli tidak lebih daripada 3 hasta. Tongkat yang dipacokkan.
boleh. Sejadah, boleh jadi. Sejadah boleh dijadikan sutrah. Siapa nak tanya sejadah tu, boleh jadi sutrah. Garisan. Garisan. Mengenai garisan, Ashabus Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i tentang garisan, kita ada sedikit perbezaan di kalangan mazhab Syafi'i juga imam-imam. Dalam mazhab Syafi'i pun kita ada perbezaan pendapat di kalangan imam-imam di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, syekhan kita di antara syekh dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau, kitab Al-Majmu', telah memutuskan bahawa qaul mukhtar, qaul yang terpilih mazhab Syafi'i adalah mustahab membuat garisan, kerana walaupun ia tidak sabit daripada hadis, tapi ia tetap menghasilkan sempadan kawasan bagi musalli. Masalah menjadi garisan sebagai sutrah apabila tiada benda seumpama tungkat untuk diletakkan di hadapan musalli, termasuk antara masalah yang kebanyakannya Ashabus Syafi'i mensahihkannya. Tongkat di hadapan musalli termasuk antara masalah yang kebanyakan Ashabus Syafi'i mensahihkannya mengikut qaul qadim Imam Syafi'i. Imam Nawawi juga telah mensahihkannya dalam Majmu'ah. Begitu di dalam perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Khair. Hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya. Meletakkan sutrah menyebabkan syaitan tidak boleh mengganggu orang yang bersolat. Wa an Sahl bin Abi Hasmata radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha wa la yaqta'i asy-syaitanu alaihi salatahu, rawahu Abu Daud. Sayyidina Sahal bin Abu Hasmah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu solat apabila salah seorang daripada kamu solat menghadap ke arah penghalang, maka hendaklah dia menghampiri penghalang tersebut. Dengan itu syaitan tidak akan mengganggu kekhusyukan solatnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Syaitan tidak akan mengganggu kerana penglihatannya akan terbatas dan tidak akan melihat ke mana-mana. Ini juga menyelamatkan dia daripada lalai solat. Maknanya dia akan memberi kita tawajuh lah, perhatian dan tawajuh kita dalam mengerjakan solat. Khair, seterusnya. Meletakkan sutrah di sebelah kanan atau kiri. Wa'anil Miqdadi Al-Aswadi radhiyallahu anhu maqala ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا، رواه Abu Daud. Sayyidina Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah solat ke arah kayu, tidak juga tiang maupun pokok, melainkan baginda menjadikan ia di sebelah kanan atau sebelah kiri baginda, dan baginda tidak akan menghadap tepat ke arahnya. Kalau kita tengok kan hadis-hadis kan ke perbahagian. Sutrah tadi nak letak kat mana? Betul-betul depan musalli ke? Macam mana? Begitu. Jadi Nabi sarankan duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Disarankan tidak meletakkan sutrah di hadapan supaya tidak dilihat seolah-olah sujud dan beribadat kepada. Memang kita tak sujud pun pada sutrah tu, tapi kalau orang luar tengok, Allah, macam sujud kat kayu tu duduk depan. Jadi letak sikit sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi kadang-kadang perbuatan kita kena jaga. Kita bukan sujud pun benda tu pun takut orang lain salah faham. Jadi sebab itu kita jangan berada di tempat yang subhah, tempat orang rasa ragu dengan kita. Ini berdasarkan satu kaedah, perkara yang boleh menyebabkan salah sangka orang lain, maka mestilah ditinggalkan. Jadi benda tu boleh, tapi salah sangka macam tu kan saya dah ceritakan. Bila Nabi SAW dia berjalan dengan seorang wanita, isteri baginda, maka Nabi kata, ini isteri saya.
Dan orang pun tahu Nabi tak berjalan dengan siapa kecuali dengan mahramnya. Tapi Nabi kata, ini isteri saya. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu yang saya berjalan dengan wanita ini, perempuan ni mahram saya, isteri saya. Takut orang salah anggap. Takut orang salah anggap. Jangan buat macam tu, sudahlah. Ini isteri saya, orang lain pula saja je. Okey. Kawasan yang tidak dikhawatiri orang melintas, maka tidak perlu meletakkan sutra. Kalau kita maksudnya kita tak khawatiri, tak apalah. Kita tak letak sutra pun tak apa kalau tak dikhawatiri lah. Allahu Akbar. Khair. Satu hadis ini. Fasal ketiga lah, kita berhenti sebelum fasal ketiga insyaAllah. Babu sutra. Fasal ketiga, babu sifatus salat. So fasal ketiga lah. Satu muka surat ni. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال أتانا رسول صلى الله عليه وسلم نحن في بادية لنا ومعه عباس فصلي في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تسبسان بين يديه فما بالي ذلك رواه أبو داود والنسائي. Rawahu Abu Daud wa Nasai. Nahwahu. Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami yang berada di kampung, sedang kami berada di kampung halaman kami. Lalu baginda ada wa ma'ahu, bersama baginda adanya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, lalu ayah dia. Lalu baginda solat di padang pasir, tidak ada di hadapannya sutra, keldai kami dan anjing dilepaskan berkeliaran di hadapannya kami, sedangkan kami tidak pun mengkiraukannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasai meriwayatkan seumpamanya. Hadis ini adalah dalil mazhab Syafi'i bahawa apabila keldai dan anjing melintas di hadapan orang bersolat maka tidak batal solatnya. Hadis ini juga dalil dalam Imam Daud Zahiri sebagaimana yang diterangkan pada hadis 778 adalah dimansuhkan dengan hadis yang berikut. Hadis ini telah mansuhkan hadis berikut. Hadis ini sebagai nasih, maksudnya memansuhkan hadis yang lain. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو الشيطان رواه أبو داود. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang boleh membatalkan solat dan hendaklah kamu menghalang semampu mungkin, sesungguhnya ialah syaitan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Terangan, tidak ada seorang pun yang boleh membatalkan solat, tidak ada sesuatu pun yang boleh membatalkan solat. Hadis ini menasahkan hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Daud Zahiri pada hadis 778. Maklumlah daripada hadis ini bahawa jika orang yang melintas itu ditolak sehingga menyebabkan kematian, maka tidak dikenakan qisas kepada orang yang menolaknya. Darahnya dikira sia-sia oleh syarak. Nampak kenapa lalu misalnya macam mana boleh mati? Kod orang tu dia sakit darah lemah jantung kan, duduk tengah-tengah lalu, dia pun tak puasan, dia duduk tengah lalu depan duduk tengah sibuk bercakap, orang duduk tengah sibuk-sibuk kan, mungkin terpaksa ke orang tu lalu depan dia, kawan tu tahan tangan begitu, tahan tangan dia terkejut jatuh tu, dan jatuh mati. Jatuh mati sebab heart attack. Dengan kejutan attack, maka mati tu dikira mati hadar lah. Sebab nanti orang tadi nak menahan supaya dia tidak melintasi orang yang solat. Jadi begitulah, tiada seorang pun yang boleh. Jadi begitu sekali. Jadi begitulah asalnya sebenarnya kita nak menghasilkan ibadat ni, ibadat kita biar tenang. Seronok kan ibadat kita tenang, relax aja. Khususnya kita pergi tempat-tempat rumah Allah di Baitullah, Masya Allah, dengan tenang. Jadi tak timbul lah macam mana Ustaz, di Baitullah kita nak lintas orang ni macam mana. Jadi benda ni tak timbul.
tak timbul. Tak timbullah perkara-perkara ini, dia tak menjadi timbul. Okey, insyaAllah. Jadi insyaAllah, okey, kita pun dah hampir 1 jam dah. Jadi insyaAllah lah kita akan sambung lagi pagi esok sekejap. Kita dalam 40 minit, kita akan sambung dalam 40 minit sebelum kita memulakan daurah kita pada malam esok. Ada banyak lagi kawan-kawan yang tak berdaftar, baru dalam 30-40 orang perlu berdaftar. So kita dalam daurah kita ialah dalam FB lagi lah. Kita masih daurah kita dalam FB lagi lah. Jadi siapa yang belum daftar lagi, cepat-cepat untuk berdaftar lah. Segera untuk berdaftar, supaya insyaAllah lah dengan mudah kali untuk kita daftar. Jadi daftar-daftar tu senang, connect dan sebagainya lah. Jadi insyaAllah pagi esok, sementara tu kita ada kelas sikit lah, 6.45 sampai 7.30 lah. Sepatutnya malam tu kita akan buat daurah dah. Hari Sabtu, pagi Sabtu daurah, hari Sabtu daurah, dan hari Ahad, hari malam Sabtu pun daurah lagi. Jadi hari Ahad tu, pagi Ahad tengoklah pada malam Sabtu tu macam mana keadaan, sama ada kita nak buat umum dalam Facebook, dalam YouTube kita atau tidak. So kawan-kawan masih tak ramai lagi lah, sebab mungkin tak boleh nak masuk ke dan sebagainya lah. Biasanya ada dalam 100 lebih, malam ni ada 60 orang saja. Mungkin tak dapat nak tumpukan lagi. First time kita daurah, boleh war-warkan lagi insyaAllah. Boleh war-warkan lagi untuk itu. Jadi insyaAllah kita jumpa pagi esok lah, 6.45 sampai 7.30 dalam 40 minit lah. Masih lagi di dalam YouTube lah insyaAllah. Allahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku lupa li hazza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa tanni'na bima razaqtana ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم.